Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ya. Ni bahagian yang ketiga untuk soalan percubaan Terengganu ni. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan ni pun biasa jumpa kan? Okey, biasa jumpa dan lazimnya 3 markah. Okey. Jadi untuk soalan ni, pelajar kena perhatikan maklumat yang dia bagi pada soalan ni lah. Okay. Pada graf di ruang jawapan, loret rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So, pertama sekali kita kena pastikan ketaksamaan yang dia bagi ni, ada tak dia punya garis lurus? Okay, kita tengok yang pertama. Okay. Okay, 2y lebih besar atau sama dengan x tambah 2. So, ini mesti merujuk kepada garisan 2y sama dengan x tambah 2. So, perhatikan pada rajah. Ada ataupun tidak garis tersebut? Kalau kita perhatikan, ada kan? Ni 2y sama dengan x tambah 2. So, ini garisan dia. Okay. Perasan tak dia garisan yang bukan putus-putus? Sebab apa? Kalau tengok pada rajah, bukan pada rajah, pada soalan, nampak tak ni? Nampak tak tanda tu? Ada calit kan? Pada dia punya apa? Pada dia punya ketaksamaan tu ada calit bawah tu. So, sebab tu garisan dia tidak putus-putus. Okey, ini ketaksamaan yang pertama. Garis lurusnya ada di situ. Okey, yang kedua. Okey, saya bezakan dengan color. Okey, yang kedua yang ni. Yang ini merujuk kepada garisan y sama dengan x. Okey, ada tak garisan y sama dengan x? Okey, ada guys. Nampak ni, y sama dengan x. Okey, jadi ini garisan dia. Nampak tak garisan dia putus-putus? Okey, sebab apa? Perhatikan dekat sini. Nampak ni. Dia tak ada calit kan? Sebab tu garisan dia putus-putus. Okey. Kita perhatikan garisan yang ketiga. Okey, garisan yang ketiga. X lebih kecil atau sama dengan 8. So, ini merujuk pada garisan X sama dengan 8. Okey, perhatikan pada rajah. Ada tak garisan X sama dengan 8? Tak ada kan? Okey, so bila tak ada, kita kena adakan dia. Okey, dengar sedih kelas. Bila garisan tu dia cuma ada X sahaja ataupun Y sahaja, awak pegang macam ni. Bila kata X sama dengan 8, so dia mesti potong paksi X. Mana paksi X? Paksi X yang ni paksi X kan? Ni paksi X. So dia mesti potong garisan tersebut. Okey, bila dia potong, maknanya dia potong pada 8 lah. So mana 8? 8 yang ini. Ni 8. So dia kena potong ni 8 ni kat sini. So, dan perhatikan ketaksamaan dia ialah X lebih kecil atau sama dengan 8. Okay, dia ada calit. So, bila ada calit, mana garis yang solid. Garis yang tidak putus-putus. So, mesti wajib guna pembaris. Ambil pembaris. Okay, lukis garisan X sama dengan 8. Ingat, bila X sama dengan 8, maknanya dia potong X pada 8. Okay, ni buat garis ni. Okay, awak pakai pensel kan. Jadi, pastikan garisan awak tu lebih daripada ruang jawapan tu. Biar dia nampak sikit. So, ni garisan X sama dengan 8. Okay. Nampak tak? Nampak Garisan X sama dengan 8. Okay, yang ni. Ni awak jangan lorik lah. Ni saya tunjuk ni. Ni macam ni. Okay. So, nampak tak? Nampak tak bahawa ketiga-tiga garisan ini telah mengepung satu kawasan segitiga. Okay. Jadi, kawasan ni yang perlu awak lorikkan. Okay. Tu. So, dapatlah 3 markah kat situ. Okey, berbalik pada soalan yang pada ketaksamaan terakhir tadi. Okey, itu kalau X sama dengan 8. Kalau contoh dia bagi Y. Contohlah dia bagi Y lebih besar daripada 3 contohnya. So, kalau macam ni maknanya dia merujuk pada garisan Y sama dengan 3. So, kat mana garisan Y sama dengan 3? Nampak? Bila Y sama dengan 3, kita potong paksi Y pada 3. So, ni garisan 3 kat sini, paksi Y. Dan disebabkan dia tak ada calit, maknanya garis putus. Bila awak buat garisan, awak kena buat garisan macam ni. Ni, awak buat garis putus kat situ. Buat garis putus macam tu. Dia faham? Saya nak fahamkan benda tu. Okay. Soalan ni senang. So, saya nak semua orang boleh buat dengan baik. Saya boleh grab 3 markah kat situ. Okay? Alright. Kalau soalan ni keluar, mesti boleh jawab dengan baik. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Ini topik baru, KSSM. Dulu masa KBSM tak ada soalan ni. Tak ada soalan ni. Rangkaian teori graf. Okey.
Tengok soalan ni tak susah sangat pun sebenarnya, cuma kadang kita keliru saja. Okey, dia bagi dekat sini. Okey. Graf menunjukkan graf tak terarah. Kenapa terarah? Sebab dia tak ada arah. Dia ada arah, dia ada anak panah gini. Ni ada arah. Ni dia tak terarah sebab dia tidak ada arah. Okey. Okey, kemudian mewakili jarak bagi 6 buah bandar. So 6 buah bandar ni merujuk pada bucu tu lah. Jadi kita ada bucu. Nampak ni. B, A, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu 6 bucu. 6 bucu. Dia merujuk bucu ini kepada bandar lah. Bandar A, bandar B, bandar C, bandar D, bandar E dan bandar F. Okey. Kemudian dia tak ada arah tetapi dia ada pemberat. Nampak antara C dengan D 20 km. Antara D dengan E 70 km. Antara D dengan E 10 km. Itu pemberat. Okey. Alright. Soalan dia ialah lukis dua subgraf bagi graf itu. Dua subgraf. Okay. Bila dia kata dua subgraf. Okay. Bila subgraf ini, sub ialah apa? Sub ialah sebahagian daripada graf. Awak lukis je lah graf yang menunjukkan sebahagian daripada graf ini. Jadi contoh ya. Ni ada banyak jawapan. Bila kata subgraf dia tak sebut nak berapa bucu dan semua dia tak sebut. Jadi awak just ambil. Okay. Kita ambil ni. C, D, E. Okay. C, D, E, A lah. Jadi awak buat macam ni. Pembaris lah ya, guna pembaris. Ni saya ringkaskan ni. Okay. Jadi kita dapat kat sini, kita ada C, kita ada D, kita ada E, kita ada A. Okay. Awak buat macam ni je. Okay. CD tu berapa? 20 km. DE berapa? 70. DA berapa? 10. CA berapa? 40. AE berapa? 50. Okay, ni subgraf yang pertama. Awak boleh buat subgraf yang kedua sebab dia tak sebut apa-apa pun. Awak just buat. Kata dah awak buat. Okay. Ni C. Ni A. Ni E. Okay. Ni B. Ni apa ni? C. A. E. Okay. B. Membaris Okay. Jadi ni. Awak dah buat. Okay. CA berapa? CA 40. AE 50. Ni 60. Okay. Ini juga subgraf. Okay, ini adalah subgraf yang kedua. Nampak? Awak dah menjawab dah ni. Okay, dua subgraf dah dapat dah. Ni satu, ni dua. Okay. Dan seterusnya, hitung masa. Masa D ke F. Mana D ke F? D sini, F sini. Okay, jika laju purata, sekali lagi dia guna laju purata dengan jarak terpendek ialah 80 km. Okay, perhatikan, D nak pergi ke F. Ada beberapa jalan kan. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Okay, jalan yang pertama kita boleh nampak. Okay, kita boleh pakai D, A, F. Okay. So, kalau D, A, F. Jarak tu. D, A 10, 10 dengan A ke F 110. 110 tambah 20, 120. Okay, selain daripada jalan ni, kita ada jalan lain juga kan. Okay, D, A, F. Kita boleh ke D, E, F. Okay. Kalau DEF 70 tambah 80 150. Lebih dah kan? Ada jalan lain lagi tak? Ada juga jalan lain tu. Okay, jalan lain kalau kita tengok DA ni pun boleh kan? DAEF. Kalau DAF 10 tambah 50 60. 60 tambah 80 dah 140. So mana kita nak ambil jarak terpendek? So kita akan ambil yang ni lah. 120. Jarak atau 20. Okay. Apa yang kita dapat kat sini? So, kita dah ambil dah jarak. Kita nak ambil jarak. Ialah 120. Okay. Dia kata dekat sini, laju purata 80. Ingat, laju purata 80. Ingat, laju apa? Apa formula laju? Formula laju ialah jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa bersama dengan 80. Jarak kita dah tahu 120 ni tadi. Okay, so 120 kita nak tahu apa? Kita nak tahu masa. So 120 bahagi masa sama dengan 80. Dapat tak masa? Nampak M pindah sini. Kan dia akan jadi 120 sama dengan 80 M. So kita nak M saja 80 pindah yang nak bahagi. Okay, so ni akan jadi kita bahagi 80 kat sini. So dapat tak nilai M? Okay, awak akan dapat nilai M
Okey, 12, 120 bahagi dengan 80. Okey, so dapat 1/5 masanya. 1/5. Okey, so dapat. Okey, ini soalan berkaitan dengan rangkaian teori graf. Okey, senang soalan ni, 4 markah. 2 markah pertama awak lukis dia punya apa tadi tu subgraf. Okey, 2 markah lagi berkaitan dengan langkah pengiraan laju purata ni tadi. Okey, so 6 dan 7 dua soalan. Okey, kita pergi lagi satu soalan. Okey, kita lagi soalan yang ke berapa? Yang ke-8. Okey, soalan ke-8. Alright. Soalan ke-8 ni pun biasa masuk dalam peksa dan saya yakin pelajar dah terbiasa dengan soalan ni. Cuma mungkin kadang soalan tu soalan kebat, keliru sikit. Okey, kita cuba ya. Okey, jangan berputus asa. Teruskan perjuangan. Saya harap, saya yakin anak-anak super mampu buat dengan baik. Okey. Okey, soalan ni dia kata jadual menunjukkan promosi jualan oleh Nursery Aminah. Okey, apa promosinya? Promosi A ialah 2 pokok ros, 2 pokok keladi, harganya RM140. Package B, ya, atau promosi B, 5 pokok bunga ros, 1 pokok keladi, harganya RM150. Sebenarnya daripada sini awak boleh nampak dah benda yang awak boleh bentuk. Kan? So, kita pakai ni. 2 pokok ros kita pakai R lah. K keladi. Jadi daripada sini yang pertama awak dapat 2 pokok ros dan tambahlah 2 pokok keladi, harganya 140. Nampak? Yang ni pula promosi B, 5 ros tambah 1 keladi sama dengan 150. Nampak? So dah dapat bentuk 2 persamaan sebenarnya. 2 persamaan linear. Okey, soalan dia kata, ni kena baca. Kena fahamkan. Dengan menggunakan kaedah, jangan terkeliru sebab dia ada bentuk soalan macam ni juga. Tapi dia kata jangan ataupun tanpa menggunakan kaedah metrik. So, kena faham. Kena akur pada soalan. Bila kata guna kaedah metrik, mesti guna kaedah metrik. Hitung harga 1 pokok bunga ros dan 1 pokok keladi. So, daripada sini ingat format matrix pegang betul-betul. Pastikan awak susun persamaan awak tu depan sama-sama R, belakang sama-sama K. Kalau dia terbalik, betulkan dulu. Okey. So sekarang dia punya format dia ialah mesti besar kecil sama dengan kecil. Pegang betul-betul benda ni. So yang depan ni mesti nombor. Okey, so nombor yang mana nombor? Ni nombor 2, 5. Ni positif 2, positif 1 ni pegang betul-betul. Okey, so kita masukkan. So ini 2, bawah ni 5, ini 2, ini 1. Sebab dia positif tak apa tulis tak apa. Kalau dia negatif kena tulislah negatif Okey. So yang belakang ni nampak depan sama R. So atas R, bawah K. Mesti sama dengan dekat sini. Sama dengan apa? Ambil nombor belakang tu 140 atas, 150 bawah. Okey? So awak masukkan ni je, awak dah dapat dah markah. Tadi awak dapatkan dia punya persamaan ni, dah dapat dah 1 markah. Awak bentuklah bentuk metrik, dapat dalam markah yang kedua. Okey, yang seterusnya tinggalkan R dengan K kat sini. Saya lebih suka awak biarkan ikut ni sama dengan tu sama-sama dengan kat sini. Okay. Jadi belah kanan ni awak tambahkan metrik songsang dia. Saya rasa ramai yang dah mahir ni. Dia formula dia 1/AD tolak BC. Okay, AD ni dia kan ni A, sini B, sini C, sini D kan. Okay, jadi AD A kali D. AD A kali D. 2 kali 1 ialah 2. Boleh terus tulis 2. AD tolak BC. BC dapat ni B iaitu 2. B sini kan 2 dengan 5. So 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 10. Okey. Yang ini pula ingat dia punya ni. A dengan D tukar tempat. Kan? 2 atas kan? Atas. Jadi 2 tu letak bawah. 2 sini, 1 sini tukar tempat.
Manakala B dengan C pula dia tukar simbol. Asalnya positif 2, so dia akan jadi negatif 2. Ini asalnya 5, dia akan jadi negatif 5. Okey. Kemudian yang belakang ni salin. Jangan buang, jangan hilangkan dia. 140, 150. Salin je letak belakang ni. Okey, nampak? Ni awak dah dapat markah yang ketiga. Okey, so markah ketiga kat sini. Okey, di peringkat ini, okey, dia ada satu cara yang awak tak perlu kira. Awak just RK, tulis je RK sini. Awak cuma permudahkan yang bawah ni je. 1/2 tolak 10 berapa? 2 tolak 10 ialah negatif 8. Okey, yang belakang ni awak salin je. 1, negatif 2, negatif 5, 2. Belakang ni 140, 150. Okey. Terus tulis jawapan. R dapat berapa? K dapat berapa? So, mana nak buat ni? Okey, saya jawab guna satu kaedah. Okey, kita guna pakai yang ini Kita guna pakai ini kat atas ni. Sekejap. Ni apa tadi? Ni 2 kan? Okey. Macam ni cara dia. Okey, kita guna buka kalkulator. Mana kalkulator tadi? Okey, ni kalkulator Okey, kalkulator ni. Okey. Okey. Pergi guna mode. Okey, sampai jumpa EQN. Okey, biasanya awak tekan nak panah kanan ni kan. Okey, ni tak payah. Untuk matrik tak payah. Just terus daripada EQN. Okey, terus tekan nombor 2. Okey, dia keluar A1 kan. A1 ni makna baris yang pertama. Ni. Sini ni. Okey, baris yang pertama A1 ialah 2. So, masuk 2. Tekan sama dengan dia keluar B1. B1 yang ni. 2 juga. Okey, tekan sama dengan dia keluar C1. C1 ni. 140. Okey, itu makna baris yang pertama. Okey, A2 makna baris yang kedua. Baris yang kedua kita ada 5. Okey. Dia keluar B2, makna ni 1. Okey. C2 ialah yang ni 140, 150. Okey. Right. So, nampak tak jawapan? Dia bagi berapa ni? 20. Okey, nak panah bawah kan? 20 dengan 50. 20 dengan 50. So, tulis jawapan sini. Yang pertama tadi 20. Yang kedua tadi 50. Dah, awak dah dapat dah markah penuh kat situ. Ya? Dapat markah penuh kat situ. Okey. Sebab saya khawatir bila ada nak kira-kira ni dah harap bagai, jadi dia jadi salah. Bila jadi salah nanti jawapan pun dah salah. Okey. Cara mudah untuk dapat markah untuk soalan matrik ni. Okey, so ni bahagian yang ketiga sampai soalan nombor 8. Nanti saya sambung part yang keempat, iaitu soalan nombor 9 dan 10 untuk bahagian A ni. Okey.